Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Karim Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati ahli jawatan kuasa surau An-Nur, seterusnya para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita hadir bersama-sama pada waktu yang berbahagia ini untuk mengisi kekosongan. Selain daripada berzikir, kita mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan ilmu, dengan tazkirah, yang mana tajuk pada tengah hari ini kita akan sentuh tentang asas, atas asas metodologi. Seperti yang telah dijelaskan bahawa metodologi bererti cara ataupun teknik, pendekatan, kaedah dan lain-lain. Seumpamanya dilakukan secara teratur. Contohnya seperti penyampaian ceramah, khutbah, biarlah ada peraturan dan adab dan sebagainya disentuh. Ada sistematik untuk memudahkan dan membolehkan sasaran menerima sesuatu ilmu maklumat ataupun pengetahuan tentang agama. Kalau kita kembali kepada tajuk kita pada hari ini, khutbah Jumaat, ialah siapakah pemimpin yang kita cari. Siapakah pemimpin yang kita cari. Jadi kalau begitu, metod yang digunakan dalam khutbah Jumaat nanti, kita akan lihat bagaimana penyampaian itu supaya lebih berkesan, supaya kita dapat memahaminya dengan mendalam hakikat sebenar hala tuju tajuk yang dikemukakan itu. Jangan berlalu begitu saja. Pasal apa? Dia ada teknik dia, ada cara penyampaian dia. Biasanya khutbah dia akan sentuh umum. Itu terpulang pada orang yang menilai, orang yang mendengar. Kalau baik pada pandangannya, maka baiklah. Kalau dia ada berfikiran negatif pula, mungkin dia akan tolak. Tapi tolak pun tak boleh nak buat apa pasal perkhabaran yang datang melalui maklumat-maklumat yang kita terima pada hari ini seperti internet dan sebagainya, itu yahtamil siddiq wal kadzib. Al-khabaru yahtamilu siddiq wal kadzib. Perkhabaran ihtimal ataupun dipertanggungkan di atas perkara yang disampaikan itu betul atau tidak. Kalau betul, betul lah. Kalau tak betul, tak betul lah. Jadi kalau betul, kita terpaksa menerima hakikat sebenar. Jadi metod penyampaian itu diertikan sebagai metod atau cara penyampaian. Jadi metodologi sangat besar peranannya. Metodologi pendidikan, metodologi dakwah, metodologi non-muslim, dakwah non-muslim, metodologi dakwah yang digunakan pada hari ini melalui alat komunikasi, kerana ia menentukan keberkesanan sesuatu dakwah yang diusahakan. Ataupun kadang-kadang dakwah dengan makna Islam, Islam dengan makna dakwah. Contoh katakan, bagaimanakah perkembangan dakwah Islamia di tanah Melayu? Serupa macam kita persoalkan bagaimana perkembangan Islam di tanah Melayu. Islam dan dakwah, dakwah dan Islam. Bagaimana perkembangan Islam di tanah Melayu? Soalan yang sama juga, bagaimana perkembangan dakwah
ditanam lagi macam itu, ya. Dakwah fi syarqi Asia. Jadi asas metodologi dakwah berdasarkan firman Allah Taala. Kalau begitu kita pergi kepada asas, ya, asas metodologi seruan ke arah kebaikan, seruan ke arah agama Islam berdasarkan firman Allah Taala. Dia ada ummahatul dakwah ataupun ibu ataupun tonggak dakwah Islamiah itu sendiri. Contohnya seperti firman Allah Taala dalam surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Sadaqallahul azim. Serulah ke jalan Tuhan kamu. Serulah, ud'u ila sabili rabbika, serulah oleh kamu wahai Muhammad kepada jalan Tuhan kamu, yakni Allah SWT, secara hikmat, cara kebijaksanaan, bijak. Ya. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah kurniakan kebijaksanaan, maka Allah bagi dia kebaikan yang banyak. Ya, jadi hikmah ni luas pengertiannya, begitu luas. Quran, hadis, Taurat, Injil, itu hikmah semua, ya. Kebijaksanaan. Contohnya kepakaran pun hikmah juga. Pasal orang yang pakar tak sama dengan orang yang tak pakar. Jadi serulah ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan. Yang kedua, cara nasihat. Ya, nasihat yang baiklah. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbicaralah atau berdialog, bermujadalah dengan cara yang paling sesuai. Debat yang cara sesuai, ya. Maknanya menegakkan kebenaran, ya. Berdebat dengan erti kata menegak kebenaran, bukan menegak benang basah. Ya. Jadi ada tiga di sini. Maknanya dalam masyarakat kita, bila saya duduk saja di depan ni, di depan saya ni ada orang bijak pandai. Ada orang yang dia sekadar menerima nasihat saja. Mungkin dia dah dengar dah benda tu dah berlalu daripada dulu lagi, semenjak zaman dia kanak-kanak lagi, zaman remaja dia dah makruf dah. Ada orang yang kadang-kadang, ya, dia tak boleh menerima, dia jadal dia bantah. Budak-budak kita, sikap membantah ni memang dah wujud daripada zaman kanak-kanak, betul tak? Kita bagi anak bayi yang kecil itu kepala kereta api warna merah, lepas tu kita rampas. Bila rampas, dia menonyang-nonyang sambil menangis, sambil marah. Kemudian itu cara kita tak betul. Tapi kalau kita ambil satu kepala kereta api yang lain berbunyi lagi siap, kita ulur kat dia, kita ambil yang tak berbunyi tu, yang kepala kereta api merah juga, tapi ambil yang berbunyi tu. Nescaya dia akan suka yang berbunyi tu, pasal dia pelik. Yang tadi tak bunyi. Itu tadi yang mula-mula tu dia marah tu pasal kita teknik, metod ataupun teknik kita ambil kepala kereta api tadi daripada dia, cara rampas. Yang satu lagi kita ambil, kita tukar kan. Jadi dia tak ada marah lagi, dia suka kadang-kadang. Itu maknanya jadal tu ataupun perbalahan tu dah fitrah semula jadi manusia, berbalah, ya. Ada yang tak betul, tapi Islam lah memandu manusia ke arah kecemerlangan, ya, pemikiran, kematangan. Jadi ayat yang saya bacakan tadi, surah Nahl ayat 125 dan surah Nahl, ayat tersebut mengemukakan cara seruan Islam ataupun seruan kebaikan, seruan dakwah yang semestinya dilakukan oleh setiap pendakwah, iaitu dengan cara hikmah. Yang kedua dengan cara nasihat yang baik, dan yang ketiga ialah secara perbincangan, dialog atau perbahasan yang terbaik. Sebab itu kalau yang baik itu biasanya kita kata jadal mamduh, perdebatan yang baik, perdebatan yang dipuji oleh syarak pasal menegakkan kebenaran. Ada jadal yang mazmum,
perbalahan ataupun perdebatan yang tidak direstui oleh syarak, iaitu namanya jadal mazmum, tercela pasal menegak benang basah. Biasanya di awal lagi dah tahu dah, kalau rasa tak boleh nak menang, tak payahlah, tangguhlah, tunggu sampai dah dikaji, diselidik dengan betul, baru boleh kita berdebat, ya. Kalau tidak, tak payah, ya. Lebih baik tangguhkan dulu dia tu. Dalam Quran ada sebut, ya ayyuhallazina amanu la tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani melainkan dengan cara yang terbaik. Kita pergi kepada hikmah, adalah suatu perkara yang sangat sukar. Hikmah ni satu perkara yang amat sukar untuk menentukan makna hikmah secara teori. Macam saya sebut tadilah, pengertiannya begitu luas. Secara mudah, hikmah bererti kebijaksanaan. Kebijaksanaan bererti sesuatu yang sesuai, meletak sesuatu pada tempatnya. Itu maknanya bijak lah. Menggunakan mata pada tempatnya, telinga pada tempatnya, tangan pada tempatnya, kaki tempatnya. Manakala sesuai pula bergantung kepada keadaan pula. Tengok pada keadaan, sesuai ke tak sesuai. Bagi seseorang lain, ia menjadi sesuai bagi satu masa, tetapi tidak sesuai dengan masa yang lain. Dengan itu, tindakan hikmah bagi seseorang atau bagi masa tertentu, tetapi tidak hikmah bagi orang lain atau masa yang lain. Dia tengok kesesuaian dia. Itu sebab memang sukar dan payah untuk, ya, berhadapan dengan kebijaksanaan ini. Tetapi tidak hikmah bagi orang lain atau masa yang lain. Maka hikmah berkait dapat dengan keadaan untuk menentukan, ya, keadaan itu bersesuaian atau tidak. Kalau sesuai, sesuailah. Kalau tak sesuai, tak sesuailah. Pakar-pakar tafsir menghuraikan makna hikmah dengan berbagai-bagai ulasan. Di antaranya Syekh Qutb rahimahullah ta'ala telah memberi ulasan yang agak menarik, iaitu hikmat disebutkan dalam ayat di atas ialah dengan melihat kepada keadaan sasaran ataupun mad'u, orang yang kita dakwah, orang yang kita seru, dan suasana mereka, keadaan mereka, keadaan yang perlu supaya tidak memberatkan mereka. Orang yang kita dakwahkan itu, orang kita seru tadi, tidak memberatkan mereka dan tidak menyusahkan mereka sebelum mereka bersedia untuk menerima apa yang kita perkatakan. Ia juga termasuk cara penjelasan. Tengok dalam metod yang digunakan oleh khutbah pada hari ini, macam mana dia menjelaskan hakikat sebenar, ya. Dan kepelbagaian mengikut keperluan. Tengok penyampaian itu, kepelbagaian, keperluan, keperluan semasa untuk dipahami, ya. Jadi barulah sesuai, ya. Jangan sekali-kali berdasarkan semangat, bukan untuk dasar semangat yang boleh terkeluar daripada kebijaksanaan. Punya semangat sampai nak roboh mimbar, tapi terkeluar daripada kebijaksanaan, tak boleh, ya. Ambil apa tu, tongkat tu tunjal orang mengantuk ke, tengah baca khutbah, tak boleh, tak sesuai, tak hikmah. Al-Bayanuni dalam kitab Madkhal fi Ilmi Dakwah menjelaskan bahawa hikmat dalam seruan dakwah ialah suatu teknik, metod ataupun uslub yang digunakan yang sesuai dengan keadaan sasaran ataupun orang yang kita dakwah. Mad'u tadi bererti meletakkan sesuatu pada tempatnya, macam saya sebutkan tadi, sesuai pada keadaan tempatnya. Kalau perkara itu perkara umum, cakap cara umum, supaya dapat dipahami, ya. Tapi biasanya umum lebih selamat, ya, penyampaian itu. Al-Bayanuni juga menjelaskan, menambah bahawa uslub hikmah ataupun teknik hikmah kebijaksanaan itu terdapat pada sudut-sudut, pada perkara-perkara, untuk sesuaikan dengan sasaran itu, ialah pertama, pemilihan isi kandungan
isi kandungan khutbah dan pendekatan isi khutbah itu sendiri. Kalau macam kita baca khutbah ini, saya buat pendekatan khutbah lah. Ya, pasal kita ni nak berdepan dengan khutbah ni. Kalau takat baca aja khutbah tak jadi, ya. Takat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tak jadi. Dia mesti ada berkesan, keberkesanan penyampaian itu. Ataupun teknik dengan makna khusus, uslub ataupun teknik penyampaian dengan makna khusus atau bentuk persembahan itu, ya, tinggi rendah suara, nada, jelas ke tak jelas ke, terang ke tak terang ke, kena bagi tahu tuan terang supaya dapat dipahami, macam itu. Kemudian kalau pemilihan saluran itu melalui member ataupun melalui media ataupun alat komunikasi, kan. Dengan ini hikmat itu dilakukan dalam bermacam-macam bentuk, gaya. Ada dengan cara lembut dan ada dengan cara keras kadang-kadang. Tengok, ya, tuntutan, keperluan. Ali Al-Mursyid menyebutkan bahawa menjelaskan bahawa hikmah itu tidaklah selama-lamanya mengandungi pengertian lembut, pengertian rahmat, kasih sayang biasa. Kataan yang dianggap baik dan tenang, ia juga bererti lembut dan kuat. Kasih sayang dan perang pun memiliki pelbagai kekuatan yang boleh mempengaruhi sasaran juga, termasuk dalam hikmat juga. Begitu luas. Itu saya kata tadi, pengertian hikmat ni begitu luas. Ya. Adakala kalau kita lembut sangat, kepala kita dipijak, ya, kadang-kadang, ya. Kadang-kadang kita terlampau keras pula sekarang, dah habis bertempiaran lagi, cabut. In kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Jika engkau keras Muhammad, garang, habis cabut lagi. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali semua cabut lagi, tak tahan, ya. Sebab itu Nabi ni, ya, di antara rahmat Allah, Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad itu ada kalanya bersikap lemah lembut, ya. In kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu fabima rahmatin min Allah. Di antara rahmat Allah yang dikurniakan, wa fabima rahmatin min Allah, daripada Allah, lintalahum, kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka itu, para sahabat. In kunta fazzan, jikalau kamu keras, bengis, garang, fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik, nescaya mereka akan cabut lagi meninggalkan kau ya Muhammad. Contoh kekuatan yang boleh memberi kesan dan perlu dimiliki dalam metodologi dakwah juga. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhimuna bihi aduwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Sadaqallahul azim. Dan sediakanlah untuk menentang mereka, yakni musuh yang menceroboh, segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dari segi pasukan berkuda yang lengkap, bersedia untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Itu supaya bersedia dari segi kekuatan ketenteraan, ya, kekuatan alat-alat persenjataan macam itu, ya. Dan peruntukan untuk alat-alat itu semua adalah lebih, ya, bagi menggerunkan, menakutkan. Itu bukan nak berperang, tinggal lagi nak menggerun. Sebab itu dalam Quran ni dia kata, ya, persediaan itu, ya, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedangkan Allah mengetahuinya. Musuh-musuh tadi Allah mengetahui akannya, dan apa saja yang kamu belanjakan pada jalan Allah Ta'ala akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dizalimi ataupun dianyanyai. Ini berdasarkan suratul Anfal ayat 60.
Ini metod juga, cara ya meletakkan kedudukan ya marwah dan kehormatan sesuatu negara itu sendiri ya. Ayat tersebut memerintahkan orang Islam berusaha menghimpunkan kekuatan persenjataan. Sebab itu dalam satu riwayat hadis mengatakan, bukan daripada golongan kami jikalau biasa dia membaling atau melontar dia, tapi pada hari itu dia tidak melontar. Mana hari-hari latihan melontar itu dilakukan. Dan kelengkapan perang untuk menakutkan musuh. Ya, menakutkan musuh. Usaha untuk tujuan tersebut merupakan suatu hikmah sebenarnya, satu kebijaksanaan ya, kerana ia sesuai untuk memberi kesan kepada musuh. Nabi SAW sendiri ada ketikanya melayan para sahabatnya dengan kasar. Ada ketikanya. Sikap demikian dapat dilihat ketika baginda berhadapan dengan 3 orang sahabatnya yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Mereka bertiga itu ialah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Murarah ibn Rabi' dan Hilal ibn Umayyah. Ini pandangan seseorang mengatakan kononnya di situ ada kekerasan. Tetapi itu semua adalah wahyu dari Allah SWT kepada Nabi sendiri. Ya, Nabi bukan apa nak jadi pengajaran kepada umatnya ya. Jangan mengambil ringan terhadap urusan yang pada ketika itu berlakunya peperangan Tabuk, yang mana tentera-tentera pada masa itu telah bersedia untuk pergi perang Tabuk, sedangkan ketiga sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah ni, dia sambil lewa. Dia duduk di bawah pohon-pohon tamar, sedangkan tentera sudah mula nak bergerak. Anggaran lebih kurang 1 kilometer. Mereka kata Ka'ab bin Malik, aku boleh kejar. Akhirnya lama-lama ketiga ni, terutama Ka'ab bin Malik, dah tertinggal dalam medan peperangan Tabuk. Dalam perjalanan Nabi bertanya kepada sahabat, mana Ka'ab bin Malik? Tengok-tengok tak ada dalam angkatan tentera pada hari itu ya. Oleh kerana terlalu ramai, pendaftarannya pun ada yang ketinggalan. Jadi Ka'ab bin Malik dia terpesona ataupun macam mana ya, tergendala dia mengikut peperangan Tabuk. Akhirnya dia tak pergi. Dan akhirnya dalam peristiwa itu Rasulullah SAW semasa dalam perjalanan berhenti di satu kawasan, bertanya kepada sahabat-sahabat, mana Ka'ab bin Malik? Kemudian salah seorang daripada sahabat menyebut dia sudah terpedaya oleh masak ranumnya buah-buahan di Madinah. Macam itu. Terus Mu'adz bin Jabal memberitahu kepada para sahabat, aku tak pernah kenal Ka'ab bin Malik sebagaimana yang engkau perkatakan itu. Rasulullah bila dah tanya tadi, dia terdiam bila dengar kata Mu'adz bin Jabal, aku tak pernah mengenali Ka'ab bin Malik sebagaimana yang engkau sebutkan itu. Maknanya di sini menunjukkan bahawa Mu'adz bin Jabal menjaga maruah dan kehormatan Ka'ab bin Malik. Dia tak suka supaya diceritakan yang bukan-bukan ya. Jadi Rasulullah terdiamlah, tak ada kata apa lah. Sampailah balik. Bila balik itu pergi sembahyang di masjid, Ka'ab bin Malik ya terasa macam, apa aku nak jawab kepada Nabi ni tentang ketidakhadiran dalam medan Tabuk ni. Lalu Ka'ab bin Malik saja-saja semayang dekat-dekat dengan Nabi. Bila dia semayang, dia rasa macam Rasulullah pandang dia nak pandang Rasulullah paling ke lain. Rasa macam spring duduk kat Madinah, seolah-olah macam kena pulau. Tapi di sebalik apa yang dibenci perkara itu berlaku, sebenarnya ada kebaikan bagi ketiga-tiga orang ini. Pasal apa? Taubat mereka diterima oleh Allah Ta'ala selepas 40 hari. Selepas 40 hari tuan-tuan, bukan sehari dua. Selepas daripada 40 hari baru diterima taubatnya. Kerana Rasulullah tanya kepada tiga-tiga ni, kenapa kamu tak pergi perang Tabuk? Dia jawab senang aja. Dia jawab, dia kata, aku malas nak pergi katanya.
Yang lain-lain tu jawab juga. Dia kata kami ni unta nak beranak, isteri nak beranak. Macam-macam. Rasulullah kata tak apa. Tapi tiba Ka'ab bin Malik, kenapa tak pergi perang? Ka'ab bin Malik jawab, aku malas nak pergi tu. Macam itu jawapan tu terang. Kalau begitu tunggulah jawapan daripada langit, daripada Allah Ta'ala. Tunggu sampai 40 hari. Ya, akhirnya diterima taubat Ka'ab bin Malik. Ya, itu sebab peristiwa ini berlaku dalam perang Tabuk ini satu pengajaran. Jadi pengulas buku ini dia kata apa? Ini petanda ada kala Rasulullah begitu keras. Tapi keras Nabi itu bukan Nabi buat-buat. Itu memang wahyu daripada Allah SWT. Apa kelakuan Nabi semua berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi bertutur dengan sesuatu melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Cabaran yang dihadapi oleh tiga-tiga sahabat ni, Ka'ab bin Malik, saya ingatkan Ka'ab dengan Murrah dan Hilal ini, ya, di ujung sekali boikot itu, boikot para Nabi SAW kepadanya, sehingga sampai tidak menjawab ucapan salam. Sampai kalau dia bagi salam dah dibagi tahu, kata jangan jawab salam. Macam tu mereka bertiga selama beberapa ketika, ya. Termasuk juga isteri-isteri mereka bertiga melakukan boikot sehingga sampai tidak menjawab ucapan salam. Isteri 3 orang ni suruh balik ke rumah mak bapak. Tapi ada yang bagi alasan tak boleh, macam Ka'ab, macam Hilal, dia tak ada siapa yang dapat melayani dia melainkan isteri dia. Adalah juga dibagi kelonggaran gitu. Sehingga datang daripada Kanaan sana, daripada Palestin, kata kepada Ka'ab bin Malik, kalau Nabi kamu tak suka pada kamu, kami di sini sedia menerima kehadiran kamu, kami boleh layan kamu. Ini satu cabaran juga. Dalam bentuk surat bertulis. Ambil Ka'ab bin Malik, surat tu dibakar. Ka'ab bin Malik, dia tak mau menerima, ya, propaganda daripada pihak yang lain, ya. Pasal itu dia menerima hukum itu daripada Allah SWT semata-mata. Ini gambaran nak menceritakan bahawa, ya, ada ketikanya Rasulullah melayan para sahabat dengan agak dalam bentuk sindiran ataupun simbolik macam itu. Saya tak kata kasar. Kalau kasar pula takkan Rasulullah kasar, ya. Pasal dalam ayat sebut in kunta fazzan ghalizal qalbi lam fadlu min hawlik, kan. Begitu juga dengan setengah golongan orang kafir dan orang munafik, ada arahan supaya dilayan dengan kasar, ada macam itu. Keadaan-keadaan tersebut juga adalah sebahagian daripada hikmah, tak lagi daripada hikmah Nabi Muhammad SAW. Namun hikmah itu bermula dengan lembut, kerana lembut itu lebih selesa, lebih damai dan lebih membawa kepada ketenangan. Arahan Allah kepada Nabi Musa dan Harun supaya berdakwah kepada Firaun yang keras dan zalim dengan cara yang lembut, seperti yang terdapat dalam surah Taha ayat 43 hingga 44. Satu daripada contoh dakwah itu bermula dengan lembut. Jadi hikmah mempunyai pengertian yang sangat luas. Ya. Ia termasuk segala macam usaha dan cara-cara. Ia adalah suatu tindakan yang sesuai dan bijaksana berdasarkan kesesuaian sasaran untuk mempengaruhinya. Itu saja yang dapat diterangkan tentang hikmah. Kemudian kita pergi pada nasihat yang baik. Walaupun nasihat yang baik lebih senang untuk dipahami pengertiannya kerana selalu dilakukan oleh orang ramai, namun ia juga mengandungi bermacam-macam bentuk dan keadaan. Pada asasnya, orang tidak begitu suka dinasihati kerana dia dianggap lemah. Orang yang menerima nasihat tu mungkin dia merasa kononnya aku ni lemah sangat lah, konon nasihat-nasihat lebih-lebih macam tu, ya. Sedangkan manusia tidak suka kelemahan. Manusia tak suka pada kelemahan. Manusia mahu kepada kekuatan macam tu, ya. Dengan demikian, nasihat untuk tujuan agama Islam, ad-dinun nasihah, bermula agama Islam itu adalah nasihat, ad-dinun nasihah, bermula agama itu nasihat. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, qulna liman, untuk siapa kami nak nasihat? Maka dijawab oleh Nabi SAW, nasihat kerana Allah, ya, lillahi wa li rasulihi
wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin. Rasulullah kata apa? Ad-dinun nasihah. Bermula agama itu nasihat. Qulna liman, untuk siapa kami nak nasihat? Maka dijawab oleh Nabi, lillahi, nasihat untuk kerana Allah. Macam tu. Bukan kerana ada kepentingan apa-apa, tak ada. Lillahi, wali kitabi, kerana Al-Quran, wali rasuli, kerana Rasulullah. Dan nasihat juga kerana kepentingan kepimpinan umat Islam. Wali a'immatil muslimin, kepimpinan umat Islam. Nasihat untuk kepentingan kepimpinan umat Islam. Jadi sebab itu kalau khutbah Jumaat dibaca, silalah ambil perhatian dengan baik, dengan betul, ya. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik dan hidayah, ya, daripada nasihat-nasihat tadi. Pada asalnya tidak begitu suka, manusia tak suka, ya, diberi nasihat pada dasarnya. Siapa yang suka nak menerima nasihat ni kadang-kadang, ya. Kadang-kadang ada yang tak mau terima, ya. Dengan demikian, nasihat untuk tujuan dakwah hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, supaya sasaran dapat memahami adanya kejujuran penasihat. Kalau pembaca khutbah, dia nak tahu pembaca khutbah ni jujur ke tak jujur, macam tu. Dia sendiri memerlukan nasihat. Ya. Sedangkan pembaca khutbah itu pun juga memerlukan nasihat, dan akan mengalami kerugian jika dia menolak nasihat, tak mau menerima nasihat. Nasihat yang baik bererti kata-kata yang dilakukan secara halus, lembut, cara tenang, boleh menyejukkan kepanasan hati, jauh sekali dari menyinggung, dan terpancar dari hati yang ikhlas. Nasihat tu terbit daripada keikhlasan dan kejujuran, ya. Nasihat seperti ini memerlukan kepahaman orang yang dinasihati, bahawa tujuan dari nasihat tersebut ialah untuk kebaikan semata-mata, menjaga kepentingan sasaran untuk masa depan sasaran di dunia dan di akhirat. Ini merujuk kepada kitab Syalabi, ya. Al-Bayanuni menyenaraikan beberapa bentuk kata-kata nasihat. Kata-kata nasihat adalah kata-kata yang berterus terang, tapi dengan lembut dan halus. Suatu penjelasan yang lembut dan dapat difahami. Suatu kiasan yang beradab, ataupun kata-kata simbolik yang beradab. Kadang-kadang ada bentuk cerita dan jenaka. Seterusnya mengingati nikmat-nikmat yang boleh membawa kepada kesyukuran. Kita bagi nasihat supaya orang tahu penyampaian kita tu, supaya banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi kepada kita berbagai-bagai nikmat yang tak terkira banyaknya. Jadi kalau nak kira nikmat Allah Ta'ala ni tak terkira banyaknya. Pendengaran, penglihatan, kesejahteraan, keamanan, keselamatan. Penjelasan tentang pujian dan penjelasan tentang celaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua ada kaitannya dengan nasihat-nasihat. Begitu juga rangsangan baik dari Allah, galakan yang baik dari Allah, janji-janji buruk dari Allah yang menakutkan, basyiran wa nadhira, khabar gembira dan khabar menakutkan. Itu juga dikaitkan dengan nasihat. Penjelasan tentang janji-janji Allah dengan kemenangan dan kekuatan pun nasihat juga. Penerangan supaya tahan diuji dan sabar dalam menghadapi dugaan dan cabaran juga dikatakan sebagai nasihat. Al-Bayanuni menambah, terdapat keistimewaan pada cara ini. Cara menasihati ia dilakukan dengan perkataan yang lemah lembut dan halus, yang kedudukannya sesuai dengan golongan sasaran. Bentuknya yang bermacam-macam, yang boleh dipilih mengikut kesesuaian. Berbagai-bagai bentuk, tapi ada caranya, ya? Sesuai tak sesuai. Kesannya begitu mantap kerana ia sesuai dengan jiwa manusia. Nasihat ni sebenarnya sesuai dengan jiwa manusia. Sebab itu cara penyampaiannya pun ada adab dan sopan santun, akhlak, budi pekerti.
Adapun berbicara dengan cara ataupun dalam keadaan berdialog, tinggal berapa minit? 10 Ha? Sini. Okay. Berdialog secara bersemuka, apalagi kalau dalam bentuk perbahasan atau perdebatan, agak berat bagi orang Islam melakukannya atas nama agama. Berdebat ni atas nama agama agak berat bagi umat Islam, ya. Melalui cara ini masing-masing akan berusaha mengeluarkan hujah. Itu perdebatan, jadal. Pasal ada ayat sebut, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanati wajadilhum. Perkataan jadal, berdebat itu, ya. Akan berusaha mengeluarkan hujah-hujah untuk mempertahankan pihak masing-masing. Ia kelihatan ada sedikit unsur negatif, unsur agresif dalam jadal ini. Kalaulah ia tidak dilakukan dengan cara yang terbaik, bukan kesan baik yang didapati, tetapi sebaliknya. Na'udzubillah min zalik. Agak sukar bagi pendakwah yang ditanam dengan sikap lembut untuk melakukannya, jadal ni. Biasanya kalau dia tak mampu, awal-awal lagi dia dah tolak dah, tak boleh, nanti tangguh sampai satu tempoh yang boleh, macam itu. Setelah saya mengkaji secara mendalam, barulah boleh diadakan perdebatan macam itu, ya. Dengan itu ia diperintah supaya buat, ya, fil amr, jika ia perlukan sebagai suatu pilihan kepada cara dakwah, ya, dibuat demikian fil amr, ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, maknanya cara perdebatan yang baik. Perbincangan dengan cara paling sesuai hendaklah dilakukan dengan menjaga adab-adab sopan santun, akhlak, supaya tidak dipahami untuk menjatuhkan pihak yang terlibat, dan tidak pula memburukkan dan menghina pendapat berkenaan, tetapi ia semata-mata untuk mencari kebenaran. Ia bukan untuk, ya, menang, mengada-ngadakan perbahasan, saja-saja mengada-ngadakan perbahasan, menaikkan nama dan lain-lain, tetapi semata-mata untuk dakwah dan menyampaikan kebenaran. Jadi kita terima dengan kebenaran lah, ya, macam itu. Sekadar yang dapat sampaikan tengah hari ini untuk jadi bahan renungan kita bersama. Jadi asas seruan dakwah ini ada 3. Pertama, cara hikmah. Yang kedua, cara nasihat menasihati, ya, ad-dinun nasihah. Dan yang ketiga adalah cara berbincang, berdialog, berdebat dalam menegak kebenaran, macam itu, ya. Wallahu alam. Kalau terdapat salah dan silap, mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وارفع عنا البلاء والوباء والبلاء والرياء والزنا والأهواء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا ذا خاصة عن بلدان المسلمين أما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.